Ditangkap jam 3 pagi, baru nak tidur tak dan bermimpi. Serangan bertubi depan dan tepi, Panglima kita gagah berani. Usah berlengah duhai pertiwi, gendang perang sudah berbunyi. Bulan 8 kita mengundi, MB kita kekal Sanusi. Majlis tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Haji Muhammad Sanusi Muhammad Noor, Menteri Besar Negeri Kedah, merangkap Ketua Pengarah Perikatan Nasional. Majlis mempersilakan. Ayat liang Ustaz Fazli saja ni. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Tuan Haji Muhammad Syukri Ramli, Menteri Besar Negeri Perlis, Muhammad Ustaz Ahmad Fazli Syari, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Pusat, Yang Muhammad Datuk Haji Ahmad Yahya, Putrajaya PAS Kedah, merangkap Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Muhammad Datuk Haji Awang Salahuddin Hashim, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Yang Berhormat Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah, Pengurusi Parti Bersatu Negeri Kedah, rekan saya Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim yang handsome, Yang Berhormat Encik Wong Chia Zen, Pengurusi Gerakan, Yang Berhormat ahli-ahli parlimen, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ustazah, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Malam ini telah diumumkan senarai calon-calon yang akan bersama-sama memikul satu beban mengangkat Kedah Darul Aman menjadi The Greater Kedah. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 2021, Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Perikatan Nasional telah menggagaskan satu plan pembangunan negeri yang kita panggil Plan Kedah 2035. Inilah garis besar plan pembangunan negeri yang akan memandu kita semua untuk menjadi negeri yang hebat pada tahun 2035. Masih berbaki 12 tahun untuk kita gapai hasrat dan matlamat itu. Malam ini Perikatan Nasional membariskan sekurang-kurangnya 12 kluster kepakaran dan kemahiran calon-calon Perikatan Nasional bagi membawa Kedah mencapai negeri maju 2035. Tuan-tuan tengok sendiri tadi telah diperkenalkan seorang demi seorang calon-calon dengan kepakaran masing-masing, pelbagai bidang, rentas sektor, rentas pengalaman, berbagai usia dan pelbagai latar belakang. Inilah adunan, inilah ramuan, inilah resepi sumber manusia yang akan memimpin Perikatan Nasional menggagaskan, menjayakan gagasan Kedah 2035. Tuan-tuan boleh buat perbandingan dengan calon-calon Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang telah diumumkan secara berasingan di merata tempat. Tuan-tuan boleh bandingkan calon PN dan calon PH. Tentulah calon PN lebih hebat dan bergaya. Tuan-tuan sekalian, yang kita angkat menjadi calon dalam PRN Kedah ini adalah orang-orang yang kita yakin dan kita percaya mereka akan mampu menggalas amanah setiap orang daripada rakyat negeri Kedah untuk mereka sandarkan harapan, untuk mereka sandarkan harapan
untuk menjadi pembela kepada rakyat negeri yang miskin, menjayakan gagasan Kedah, negeri tempat orang miskin boleh berteduh, negeri tempat orang kaya menabur bakti. Tuan-tuan sekalian, inilah barisannya. Saudara-saudari sekalian, saya paham, saya tahu sangat strategi yang sedang digunakan oleh PH dan Barisan Nasional, menggunakan semua jentera kerajaan, menggunakan agensi-agensi dan jabatan untuk melakukan kempen, samping yang pada masa yang sama mengenakan tekanan kepada kerajaan negeri yang berbeza dengan kerajaan persekutuan. Hari ini, besok, dalam sejarah negeri Kedah, belum pernah lagi tiap-tiap esko kerajaan negeri kena menghadap SPRM. Belum pernah lagi. Inilah sejarah. Termasuk yang terpaksa menghadap SPRM, penasihat undang-undang negeri pun kena menghadap SPRM, tuan-tuan bayang. Penasihat undang-undang negeri ini taraf dia sama macam hakim. Semua isu perundangan, semua orang akan bawa kepada penasihat undang-undang negeri, minta pandangan undang-undang, dan pandangan undang-undang daripada penasihat undang-undang negeri itu terpakai. Tapi tuan-tuan, dek kerana terdesak, tidak ada isu, tidak ada modal untuk menekan kita, dicipta pelbagai tuduhan dan fitnah, sehingga tiap-tiap esko dan pegawai tinggi kerajaan terpaksa menghadap SPRM. Seorang-seorang sampai 8 jam, tuan-tuan, nak diadakan tekanan. Besok ada lagi. Ada lagi beberapa esko akan dipanggil menghadap. Hanya kerana apa, tuan-tuan? Hanya kerana satu projek yang telah dijanjikan oleh kerajaan dulu. Nak bina satu litar rakyat di Sungai Petani. Litar yang tak jadi sejak tahun 2013. Janji sampailah kerajaan PS tumbang. Tak jadi-jadi. Mari zaman kita ni lah, kerajaan telah berjaya melakukan kerja-kerja tanah. Sekarang ni sudah hampir siap. Tuan-tuan sekalian, projek itu sekarang terhenti kerana kontraktor dan semua pihak yang terlibat telah dilakukan serbuan kontraktor pun lari guna SPRM. Dan modal mereka ialah mana janji Sanusi kata trek litar rakyat nak siap dalam tempoh 6 bulan. Mana trek? Jahat tak jahat? Karut tak karut? Pondan. Ini semua pondan. Jangan. Tuan-tuan sekalian, dia guna agensi untuk menyiasat, untuk menangkap, diambil maklumat, dilontar ke tengah awam, guna media massa, guna majlis ceramah, guna maklumat daripada agensi yang menyiasat. Lontaran itu dia suruh kita jawab. Tuan-tuan, gila ni semua, mana kita tahu. Saya dah ingat rejim bawah Mahathir dulu cukup dah kejam. Tuan-tuan, rejim Madanon lebih kejam daripada rejim Mahathir. Saya ulang pula bapak hang. Depa kata saya ni suka maki orang. Pala bapak hang bukan maki. Itu satu pujian. Dalam bahasa surat dipanggil kepala bapak engkau. Kalau Kedah, kepala bapak hang. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap ungkapan yang keluar dari mulut kita adalah manifestasi daripada emosi kita. Apakah emosi kita sedang suka, atau gembira, atau berduka, atau sedang marah? Dan tiap-tiap tindakan
yang dibuat oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri, kepada kita, kepada saya sebagai menteri besar. Saya ada hak untuk melahirkan emosi saya. Kalau saya gembira, saya kata hang bagui. Kalau hang saya marah, kata pala bapak hang. Nak kata apa lagi? Itu emosi kita. Mana boleh suruh pendam. Oh, jangan cakap macam tu, kena cakap baik-baik. Kalau cakap tak elok ni dipanggil badut. Badut pun badut lah. Janji hang koyak. Ada dua saja isu yang menurut brainstorm Pakatan Harapan ni, yang dikepalai oleh Pudin dan PG ni, yang boleh bisa merebahkan kita. Satu isu REE, yang kedua isu litar. Dua-dua ni tuan-tuan akan membawa rebah kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Litar tu dijanji oleh Barisan Nasional, tapi tak jadi. Bila kita buat nak bagi jadi, dihalang dengan siasatan demi siasatan. Ini kepala bapak punya kerjaan. Isu REE itu tuan-tuan, siasatan SPRM sudah, PTG sudah, polis sudah, Jabatan Hutan sudah diakhiri. Cadangan daripada pendakwa raya negeri Kedah, kompaun 500,000. Bukan tak pernah dakwa, bukan tak pernah siasat. Dah siasat dah. Proses sudah berlaku. Kompaun sudah dibayar. Tak puas hati juga. Korek lagi, tangkap lagi. Bukan ada apa pun. Nak beri gambaran, nak beri persepsi, ada kesalahan besar telah berlaku. Sebab itulah ada tangkapan. Tuan-tuan sekalian, ini semua penyalahgunaan agensi untuk menimbulkan persepsi bahawa kerajaan kita ini tidak bersih. Tak ada satu kesalahan, tak ada satu kesilapan, tidak ada satu jenayah boleh dihukum 2 kali. Dah hukum dia kompaun 500,000. Jabatan Hutan kompaun dia 130,000. Dia dah bayar, ditangkap lagi di bawah SOSMA. Bukan saya nak bela dia, tidak. Yang layak di bawah SOSMA tangkap pilah berapa ratus orang pun. Tetapi jangan beri gambaran bahawa semua ini berpunca daripada Sanusi. Sekarang ini tuan-tuan, niat, tujuan, hasrat mereka yang paling besar ialah pastikan Sanusi pakai gari, pakai baju oranye. Tuan-tuan sekalian, saya sumpah akan ada kebangkitan lebih besar daripada ini pada seluruh negara. Kerana saya akan bongkarkan semua kejajahan ini jika mereka berani pakaikan saya baju oranye. Buka mulut je bohong, buka mulut je bohong. Pudin pula buka mulut fitnah, buka mulut fitnah. Tuan-tuan sekalian, tak ingat mati ke daripada ni? Bukan muda lagi. Perdana Menteri 76, Pudin saya ingat 60 lebih lah. PG muda sikit pada saya. Buka mulut fitnah, buka mulut fitnah. Hari itu dia pindah saya, salah guna peruntukan maris 1.6 bilion, tak buat maintenance jalan, buat benda lain. Tuan-tuan sekalian, ini semua kerja pegawai-pegawai kerajaan yang bertungkus lumus nak memperbetulkan akaun kerajaan negeri. Tiba-tiba dihantam sebagai satu penyelewengan. Tuan-tuan, semua pegawai kerajaan negeri, semua pegawai kerajaan persekutuan tahu cerita ni, dan mereka telah melakukan kesilapan mencetuskan perbalahan dengan para pegawai. Mereka akan terap dengan pendekatan ini. Kamu tak faham? Buat sengak. Masa habis. Dia fitnah saya, dilantik. Dia kata kita lantik dia jadi menteri besar, bukan nak suruh jadi pencuri. Dia tuduh saya mencuri REE. Tuan-tuan, saya telah kemukakan LOD. Dalam tempoh seminggu dia tak jawab minta maaf, kita akan mulakan proses saman. Hang tunggu Pudin.
Dia selalu tanya kita, suruh kita jawab. Malah ni aku nak tanya hang jawab pula. Masa hampa jadi kerajaan 2018-2020, Sada telah mengalami kerugian 36 juta dan mengalami hutang 149 juta. Pasal apa masa tu hang tak siasat? Hang jawab, Sat. 36 juta tu aku bayar. 149 juta pun aku bayar. Awak hantar siasat. Pergi siasat. Dengan hutang 149 campur 36 juta, dekat-dekat 180 juta, tuan-tuan. Pakatan Harapan punya kerja. Pudin, sila siasat. Soalan nombor 2. Waktu Barisan Nasional memerintah negeri ini, telah dibuat satu perjanjian dengan sebuah syarikat untuk membangunkan Jerai International Park. Perjanjian itu telah dilanggar, menyebabkan kerajaan negeri di Saman dituntut 50 juta. Setelah rundingan selama 30 tahun. Ni tahun ni kerajaan negeri diperintah membayar 21 juta. Awak hantar siasat. Zaman BN, pemimpin BN buat kerja ni. Lah ni BN dengan PS cum mulut. Yang kena bayar kita rakyat Kedah yang hidup pada hari ni kena bayar. Yang buat kerja ni Barisan Nasional, tuan-tuan. Pudin, sila siasat. Dah hang rajin sangat, pi siasat. Ada bercamah-camah lagi fail dalam pejabat aku, kalau hang nak tahu. Dan tidak pernah sekalipun dalam tempoh 3 tahun ni kita berhasrat, kita berniat untuk melondehkan keburukan sesiapa. Tapi dah hang kurang ajar, aku akan londeh hang tiap-tiap hari. Hampa jangan ingat lagi ditekan kami akan berundur. Saya tuan-tuan kena bagi keterangan kat polis tiap-tiap hari. Hari ini 2 kes sampai maghrib. Tiap-tiap hari. Ni ucapan saya ni diteliti oleh satu pasukan. Tiap-tiap perkataan saya diteliti. Silap report, silap report, silap report. Pondan tuan-tuan, darai. Ucapan politik mesti diselesai di medan politik. Datangkan hujah, datangkan ceramah apa, jawab. Tapi tak guna agensi. Salin tiap-tiap patah perkataan pi report polis punya pondan. Oi, kalau darai tak payah lawan kami, pi balik. Balik pakai kain batik. Tolong mak basuh pinggan. Woi, pukul 12 lah. Esok depan report kena jawab lagi. Waktu Pakatan Harapan memerintah Kedah. Kita pergi BN. Pasal kemarin Tok Dek ada tanya. Lah, hang jawab Tok Dek. Waktu BN memerintah Kedah, ada 13 juta duit NBI dipindah ke akaun ke Kanada. 13 juta. Mana duit tu pi pasal apa hang tak siasat? Hang pi tanya aku 2 pekerja Cina yang aku tak pernah jumpa, aku tak pernah kenal, aku tak pernah tahu kerana itu urusan syarikat, bukan urusan pejabat MB. Lah ni aku tanya hang, urusan pejabat MB, urusan NBI, mana pi 13 juta tu? Woi, banyak dia. Esok kita simpan soalan lagi. Pukul 12 lah. Saya susun elok-elok tiap-tiap ceramah saya akan bagi soalan untuk mereka jawab. InsyaAllah. Saya ucap terima kasih kepada semua. Selamat berjuang kepada rakan-rakan yang pilih menjadi calon. Saya ucap tahniah. Ayuh kita bersama-sama untuk bangunkan negeri ini. Untuk jadikan negeri Kedah negeri orang miskin boleh berteduh, negeri orang kaya berbakti. Kita akan bangkit selepas PRN ini sebagai the greater Kedah, insyaAllah.